Okay, video ni cikgu nak ajar tajuk yang baru, penyata penyesuaian bank. Okay, satu lagi tajuk yang penting dalam STPM semester 1. So, apa erti dia penyata penyesuaian bank? Yang ni ialah satu penyata yang perlu disediakan oleh accountant pada akhir setiap bulan. So, kita tengok definisi dia. Satu penyata yang disediakan oleh sesebuah perniagaan, biasa oleh kerani account atau accountant. Bila sedia? Biasanya pada akhir setiap bulan. Okay, tujuan dia untuk membuat analisis. Okay, dia analyse tentang perbezaan antara baki tunai dalam penyata bank dengan baki account bank kita sendiri. Okay, jadi account bank iaitu ruangan bank dalam buku tunai, okay, atau account bank dalam buku kita ni. So, kenapa perlu mungkin anda tak faham ada tu penyata bank. Penyata bank ialah satu penyata yang dihantar kepada syarikat pada akhir setiap bulan oleh pihak bank. Bank statement. Di dalam penyata itu akan dicatatlah semua urus niaga keluar masuk wang kita. So, that is penyata bank. So, tetapi apa yang berlaku ialah selalunya pada akhir bulan, apa yang catat oleh kita dalam account bank kita, buku kita dengan baki di penyata bank selalu tak sama. Okay, jadi dengan ni kita perlu, jadi accountant perlu buat analisis wujudnya perbezaan ni. They make a statement to show what's happening actually, why is it adanya perbezaan baki. Okay, so soalan pun selalu tanyalah objektif penyediaan. Kenapa perlu kita sedia penyata penyesuaian bank? Ini pun anda kena hafal. So, seperti yang tadi juga kata, kita nak tahu mengenal pasti sebab wujudnya perbezaan baki ni. What we record in our account bank, in our book, dengan the bank statement adalah tak sama. So, kita nak tengok sebab apa. Okay, tadi yang seperti yang ni lah, penyata bank ialah penyata yang dihantar oleh pihak bank pada akhir setiap bulan untuk menunjukkan urus niaga keluar masuk kita. Jadi, kalau kita masuk, pihak bank pun rekod wang kita masuk. Bila kita bayar wang, pihak bank pun rekod kita bayar. Kalau semua sama, sepatutnya sama kan? Kalau kita rekod pagi kita ada 3,000, sepatutnya dalam bank pun mesti ada 3,000. Tapi dalam keadaan sebenar selalu dia tak sama. Jadi kita nak wujudkan, nak tahu sebab apa. Okay? So this is the first point. Point yang kedua pula, menyelaraskan baki di buku tunai dengan baki di penyata bank. So once kita sudah tahu sebab apa, jadi kita kena selaraskan baki kita. To show supaya baki dua dia sama. Okay, tunjukkan sebab dia dan tunjukkan dalam penyata penyesuaian bank kita sediakan, kita akan selaraskan baki ni. Show that both will have this. After you correct the mistake, then both will have the same balance. Okay, selaraskan baki. So, nombor 3 juga, as I said, account bank, buku ledger semua disediakan oleh manusia kan, accountant or manusia. Jadi mungkin ada yang kesilapan. Okay, so dengan sediakan penyata penyesuaian bank ini, then we selaras bila kita analyse both baki, kita dapat menyemak dan membetulkan sebarang kesilapan kita. Okay, biasanya kesilapan adalah berlaku di buku tunai lah, because pihak bank adalah profesional. Jadi biasanya kesilapan adalah pada kita sendiri. So, itulah kepentingan penyata penyesuaian bank. Okay, 3 sebab kenapa perlu kita sediakan penyata penyesuaian bank. So, macam mana nak kita sediakan? Okay, so langkah penyediaan penyata penyesuaian bank. Jadi, first kita kena bandingkan baki
bank statement ni, penyata bank ni dengan bagi kita dalam buku tunai. Buku tunai kan ada gabungan account bank dan account tunai. So we just look at the account bank punya baki So we bandingkan. So contoh di sini katakan dalam bank statement ialah 4,000. Tetapi dalam ruangan bank, buku tunai kita menunjukkan the money we have in bank is only 2,500. So wujudnya perbezaan baki 1,500. Bank statement menunjukkan we have money in bank 4,000, and yet in your record, your own record in your buku ledger, your buku tunai showing you only got 2,500. So perbezaan baki ada wang lebih 1,500. Dari mana datangnya? So perlulah kita buat analisis, cari sebab perbezaan itu. Okay, so once you sudah bandingkan and you want to do the analysis, so the next step ialah you analyze. Okay, analyze dari segi ini dulu. Kena pasti deposit yang belum dikredit dengan cek yang belum dikemukakan. Okay, so nanti cikgu akan explain apa erti dia deposit belum dikredit dengan cek belum dikemukakan. Jadi sebelum tu you kena tahu yang ni dulu. Okay, ini buku tunai, kita record kita sendiri. We do our own record. Okay, accountant will do lah. Buku tunai ruangan bank menunjukkan the money we have in bank is 2,500. Tetapi bila pihak bank send the statement to us, penyata bank yang dihantar oleh pihak bank menunjukkan baki kita di dalam bank ialah 4,000. So di sini kita dapati catatannya berbeza. We debit this account bank. Inilah catatan kita. Kita debit account bank kerana bank ini ialah aset kita. So debit. Yang ini ialah record account yang dibuka oleh bank. Ini bukan dalam buku kita, ini buku bank. The pihak bank yang buat. Jadi untuk pihak bank, kenapa dia sebelah kredit? Okay, kita tengok perhatian ni. Bagi pihak bank, kita adalah sebagai pemiutang. Okay, kerana wang tunai kita ada pada pihak bank. Because you save your money in the bank have your money. Jadi bila kita simpan wang tunai di bank, erti dia pihak bank akan kredit account kita. Pihak bank hutang kita duit. Kalau pihak bank, let's say bank tu kena rompak ke apa, wang kita sudah hilang. So pihak bank kena hutang kita, have to pay us back. Jadi bagi dari sudut pihak bank, kita adalah pemiutang. Jadi ini pihak bank, ini ialah account pihak bank yang buat Jadi bagi dia, kita adalah pemiutang bagi dia. Jadi dia credit our account. So bila kita masuk banyak duit, so pihak bank akan credit more lah, to show that sekarang pihak bank sudah hutang kita lagi banyak. Okay, so credit mean when pihak bank credit our account in the bank statement means that kita sudah masuk wang banyak. Okay, jadi sebaliknya lah, kalau kita keluar duit dari bank, so pihak bank akan debit account kita. Because now dia hutang kita kurang. Faham ya? Ini terbalik dengan catatan kita di our own record in the book. Terbalik. Okay? So, jadi kalau anda sudah faham yang ini, you fahamlah apa erti deposit belum dikredit. Okay? This one ini dipandang dari sudut bank. So, bila kita simpan wang, bank will call it as deposit, simpanan. Deposit means simpanan. So, bila kita simpan wang, dan kalau bank kata deposit belum dikredit, erti dia wang yang kita simpan itu belum lagi dikredit oleh bank. That means bank itu belum proses our money. Okay, so means what? Adalah wang yang telah kita masuk dalam bank, tetapi bank belum proses lagi. Okay, mungkin kita masuk pada hari Jumaat. So Saturday, Sunday they are not working, so they are not yet process our money. That means sini belum lagi ada, okay, record. Tetapi kita sudah record. Okay, kita sudah masuk because we do our record, right? So bila kita masuk, we debit our account bank. Tetapi pihak bank belum lagi kredit account kita dalam bank. Okay, kerana dia belum proses lagi.
So ini wujudlah perbezaan lah. Kita sudah buat tapi pihak bank belum buat. Okay, so tengok So kita sudah debit account bank kita, tetapi jumlah ini telah kita debit dalam account bank. Okay, tetapi pihak bank belum lagi kredit account kita. Okay, boleh faham ya? Okay, so kita tengok pula maksud cek belum dikemukakan. So account bank yang kita buka ialah actually is account semasa. When you go to bank, you want to buka account, dia ada saving account, current account, FD account, fixed deposit. So yang guna cek ini dipanggil account semasa. So you want to use cek usually account bank yang di dalam buku kita, the account bank that we always open in our buku tunai actually refer to account semasa. Okay, the account that allow you to use cek. Okay, so kita buka akaun semasa, kita boleh keluarkan cek kepada pemiutang kita. So cek belum dikemukakan, artinya apa? So cek yang telah kita bagi kepada pemiutang, tetapi pihak pemiutang belum lagi kemukakan cek itu kepada bank. So we have given the check to the pemiutang, but you know pemiutang sometimes they are very busy. Takkan mereka satu-satu check pergi bank. So maybe mereka collect many check, then only sekali pergi bank get the money. So they're still keeping the check. They not yet go to bank to get the money. So but bagi pihak kita, once we tulis the check and give to pemiutang, we will credit bank. Betul tak? Catatan baru, kita akan credit bank. So kita sudah credit account bank kita. Tetapi pihak bank pula belum lagi dapat cek tu, jadi dia belum record. Okay, so we already record, they not yet record. So di sini wujudlah perbezaan lagi. So that's why perbezaan ada dua, deposit belum dikredit dan cek belum dikemuka. So kerana dua-dua yang ni kita perlu selaraskan. Okay, menyebabkan perbezaan pagi, kita perlu selaraskan pagi tu. Okay, so we try to bagi the pagi ya. So inilah format dia. Kita mula dengan pihak bank dulu, dan akhir dengan pagi di buku tunai. So once you know the reason because of the check problem and because of the simpanan, okay, simpanan you sudah masuk tapi pihak bank belum record. Check you sudah keluar kepada pemiutang tetapi bank pun belum record. So these two menyebabkan pagi berbeza. So we try to figure out. Okay, so kita mula dengan pagi kredit di bank. Bagi pihak bank kan dia kredit our account kan, kita sebagai pemiutang dia. So tadi cikgu sudah kata pihak bank menunjukkan wang 4,000. So you start with this. Pagi kredit di bank 4,000. Then deposit belum kredit. Tadi cikgu kata kita sudah simpan dalam bank, we debit our account bank, buku tunai, but bank not yet. So kalau jadi you tengok dari bank. So if you want, now kita sudah masuk bank tetapi bank belum masuk. So kita nak bank sama dengan pagi kita di buku tunai. So kita campur lah. Right, kita sudah masuk tapi bank belum masuk. So kita campur this money. So deposit belum dikredit, we campur. And kita tolak cek belum dikemukakan. Cek belum dikemukakan, tadi cikgu kata I sudah keluar the check, I credit my bank, my account bank no money, my own record. Tetapi the people who get the check not yet go bank take the money. So bank sana masih ada duit. Kita pula sudah tolak buku tunai kita. So kita sudah tolak, bank belum tolak. So kita pun tolaklah bagi pihak bank. Okay, so kita tolak. So campur. Mana simpanan I sudah campur, bank belum campur. Kita tolak mana I sudah tolak tapi bank belum tolak, so we tolak. So sepatutnya the amount should be the same as buku tunai. Tadi cikgu kata buku tunai is only 2,005, tapi you sudah buat this one, you do this penyelarasan and you will find that the paki is still not the same with the buku tunai. Tadi cikgu kata buku tunai 2,500. You sudah campur, sudah tolak, tapi pagi didapati masih tak sama.
Okey. Sepatutnya 2,500, tapi di sini menunjukkan lepas you campur tolak, terpaki dalam buku tunai sepatutnya 5,000. Okey. Paki sepatutnya di buku tunai ialah 5,000. Tetapi in your buku tunai, your paki is 2,500. So means that there are some mistake that you still not yet find out. Okay. Jadi buku tunai kita menunjukkan paki 2,500. Jadi erti dia mungkin ada lagi kesilapan di dalam buku tunai kita yang belum kita ketahui. Okay, seperti cikgu kata, kita manusia kan, accountant, kerani, clerk. Jadi kadang-kadang mungkin ada silap, we don't know. So always assume kesilapan adalah dari pihak kita, not dari pihak bank, dia professional. So because kita sudah campur, sudah tolak, sudah campur deposit belum dikredit, sudah tolak cek belum dikemuka, masih ada kesilapan. So the next step, kita kena kemaskini buku tunai. Maybe there is a mistake in buku tunai kita, ruangan bank saja. So whatever yang perlu campur, kita campur. Whatever yang perlu tolak, kita tolak. Contoh dia, apa yang perlu kita campur? Sebarang hasil kita yang telah masuk ke dalam akaun semasa dalam bank. Okay, just now I said, your buku tunai ruangan bank actually is current account. The account that you open in bank allow you to use the checkbook. So they call it account semasa. So kadang-kadang we got money. People to pay us money and they didn't give it to you. They straight away ask your account number and they bank in for you. So this is the one lah. Contoh dia, they bank in for you and yet you not yet record in buku tunai. So contoh dia apa? Mungkin you beli saham dari luar, you dapat dividen, they straight away bank in. Mungkin you ada rumah sewa kepada orang lain, so the penyewa rumah itu every month bank in the sewa for you. So they just bank in, tapi you belum record dalam buku tunai. So kalau macam tu, kita campur. Okay, campur lah. Erti dia, you debit account bank anda. Okay, in your own book. Dan campur lagi sebarang kesilapan dalam buku tunai yang telah menyebabkan paki buku tunai kita turun. Because your mistake, your money become less in your account. Okay, so mistake ini telah menyebabkan wang kita kurang, so we campur baliklah wang itu. Contoh dia, cek yang kita bayar kepada penghutang, cek yang dibayar oleh penghutang kepada kita, RM190, telah kita silap. So the penghutang pay us 190, but we mistake, kita silap, debit buku tunai sebagai 109. Okay, bila penghutang bayar kita cek, we got the money right, we will debit bank. So sepatutnya 190, but you go mistake, you make you sudah tulis 109. So telah kurang rekod RM81. Debit 190, but you debit 109. So you kurang debit 81. So you have to debit balik the 81. Okay, boleh ya? So yang ini biasanya bila kita kemaskini the kesilapan, we will do in journal lah. So apakah catatan bergu? Debit, bank, kredit, penghutang 81. Okay, tadi yang ini juga mesti betulkan kesilapan kita melalui journal. Jadi macam mana nak betulkan? Debit bank, okay, kredit hasil dividen, ataupun debit bank, kredit hasil sewa. Okay, kita betulkan melalui journal. So tadi cikgu kata yang mana patut campur, kita campur. Yang mana patut tolak, kita tolak. So inilah contoh urus niaga yang perlu kita tolak. We make a mistake. Now menyebabkan paki kita sudah lebih. So we have to tolak. Tolak balik. So sebarang belanja yang telah dibayar oleh pihak bank atas arahan kita sendiri. Okay, contoh dia belanja insurans. You ask the bank, every month minus from you.
take money from the account pay to insurance company. So tetapi you not yet record di buku tunai. So you kena record lah. So macam mana catatan bergu? Debit belanja insurans, kredit bank. Okay, betul kan? Nah, kesilapan anda yang you belum record. Okay, contoh yang kedua, kita kena tolak keluar dari baki kita dalam bank ialah cek tak layan. Okay, cek yang dibayar oleh penghutang yang telah ditentang oleh pihak bank kerana tak ada wang. Okay, sometimes the penghutang pay us money, but actually the bank, dalam bank dia tak ada duit. So, bila kita masuk cek, tentang keluar bank cek itu. Okay, so kalau macam tu, kita kena keluar the money lah from the account bank kita. Kerana bila dia bayar, we will debit bank kan. So, kalau sudah tentang, kita kena kredit lah. Keluarkan the money. So, apa catatan bergu? Debit penghutang, kredit bank. Okay, penerangan merekod cek tak layan. Okay, kita betulkan melalui journal. So, minus tukar. Okay, ada lagi satu minus. Sebarang charge bank, okay, yang dikenakan kepada kita seperti checkbook, charge perkhidmatan, service bank. Okay, the bank do service for you, right? Transfer money, process your check, semua ni dia charge you, bukan free. So, bila dia charge, dia tak akan minta wang dari you. They won't call you and okay, please pay me this and that. They will straight away tolak wang anda di dalam bank. Okay, jadi tetapi dua pihak kita belum lagi kredit buku tunai kita. Okay. Kita belum lagi kredit buku tunai. We not yet tolak the money from our account bank dalam buku. So, kalau macam tu, macam mana catatan bergu? Kita kena buatlah tolak keluar the money. So, catatan bergu, belanja charge bank, debit, kredit bank. Okay, belanja charge bank. All these are charge bank. Buku cek, perkhidmatan, all this kita boleh buka account charge bank. So, debit belanja charge bank, kredit bank. Okay. Then another kesilapan. Kita tengok tolak juga sebarang kesilapan kita dalam buku tunai yang telah menyebabkan the money in our buku tunai sudah lebih. Okay. Contoh, cek yang kita bayar kepada pemiutang nilai dia 1,000. Tetapi kita sudah silap rekod dalam buku tunai sebagai 100. Okay, so demi kita sudah kurang bayar 900, but actually kita bayar, it's just that dalam buku tunai we salah tulis 1,000 menjadi 100. So jadi buku tunai kita sudah, so the money in your buku tunai pagi sudah lebih 900 lah, because you anggap you bayar 100 watt, so become your balance money sudah lebih 900. Jadi kita perlu tolak keluar. So apakah catatan bergu? Bank kena kredit lah, because you sudah lebih you record lebih, you anggap you study, you kena keluar lagi 900. Then kita debit account pemiutang, ada account belum bayar. So catatan bergu debit ABB, kredit bank 900. Okay.